Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan untuk mata pelajaran fiqh tahun 6. Baik, kita masih lagi di dalam pelajaran yang kedua, tajuk kewajipan terhadap mayat. Pada minggu lepas, kita telah mempelajari bagaimana cara memandikan mayat. Pada minggu ini, kita akan teruskan ada 3 lagi kewajipan terhadap mayat. Mengapankan mayat, menyembahyangkan mayat, mengebumikan mayat. Sekali lagi, Ustazah ulang. Okay. Mengapankan mayat, menyembahyangkan mayat, dan mengebumikan mayat. Kita akan mempelajari ini secara satu persatu. Kita teruskan dengan kewajipan terhadap mayat yang kedua ialah mengapankan mayat. Mengapankan mayat. Ada 2 cara untuk mengapankan mayat. Yang pertama ialah cara yang paling ringkas. Yang kedua ialah cara yang paling sempurna. Cara yang paling sempurna. Apakah maksud cara yang paling ringkas? Kita lihat di sini. Membalut mayat dengan sehelai kain yang menutup seluruh badan dan kepala. Membalut mayat dengan sehelai kain yang menutup seluruh badan dan kepala. Hanya menggunakan sehelai kain. Ini cara yang paling ringkas. Sekiranya tidak ada sudah terdapat kain, jadi asalkan ada sehelai kain pun sudah memadai. Ini cara yang paling ringkas. Baik, kita teruskan cara yang paling sempurna. Inilah yang kita guna pakai untuk sekarang ni lah kalau sekiranya berlaku kematian. Untuk mayat lelaki, untuk jenazah lelaki, 3 helai kain putih. Dan untuk mayat perempuan ataupun jenazah perempuan, sunat menggunakan 5 helai kain putih. Sekali lagi, untuk mayat lelaki, 3 helai kain putih. Dan untuk mayat perempuan, sunat menggunakan 5 helai kain putih. Ustazah cuma menerangkan di sini apa yang ada di dalam buku. Sukatan untuk tahun 6 hanya menerangkan cara yang paling ringkas dan cara yang paling sempurna. Dan berapakah bilangan kain yang digunakan sama ada untuk jenazah lelaki ataupun jenazah perempuan. Okey. Jadi murid hanya fokus kepada apa yang ada di dalam buku teks. Tidak ada pun dinyatakan di sana bagaimanakah caranya. Maksudnya perempuan macam mana, untuk lelaki macam mana. Tidak ada. Tetapi nanti secara praktikal kita akan buat cara mengapankan mayat ini dengan sempurna, insya-Allah. Setelah selesai mengapankan mayat, apa yang perlu murid-murid tahu ialah mayat ataupun jenazah tersebut perlu disembahyangkan. Baik, bermakna di sini menyembahyangkan mayat. Murid-murid perlu tahu syarat sembahyang jenazah. Apakah syarat-syarat sembahyang jenazah? Baik, jenazah adalah orang Islam. Okay. Yang kedua, jenazah sudah dimandikan. Yang ketiga, jenazah bukan mati syahid. Apakah yang dimaksudkan dengan syahid di sini? Baik, secara keseluruhannya, mati syahid ini adalah kepada manusia yang berjuang di jalan Allah. Okay, baik. Yang keempat, jenazah berada di hadapan orang yang menyembahyangkan kecuali sembahyang gaib. Ya. Maksudnya jenazah tidak ada di depan tetapi boleh melakukan sembahyang jenazah. Baik, yang kelima ialah orang yang menyembahyangkan tersebut suci daripada hadas besar dan kecil. Bermakna jemaah yang mengikuti solat jenazah itu hendaklah bersih ataupun suci daripada hadas besar dan kecil. Itu merupakan syarat sembahyang jenazah. Ada berapa semuanya syaratnya? Ada 5 syarat sembahyang jenazah.
Kita teruskan dengan rukun sembahyang jenazah. Okey, seperti solat harian, untuk solat jenazah juga ada rukunnya sendiri. Yang pertama ialah niat. Kedua, berdiri betul. Ini sama seperti solat harian kita. Okey. Baik, yang ketiga ialah takbir 4 kali. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, membaca salawat. Dan yang keenam, doa. Dan yang ketujuh, memberi salam. Ini adalah rukun sembahyang jenazah. Ada berapa semua rukun untuk sembahyang jenazah? Ada 7. Syarat sembahyang jenazah ada 5. Rukun sembahyang jenazah ada 7. Baik murid-murid, kita teruskan dengan cara melakukan solat jenazah. Di dalam buku ada dinyatakan secara ringkas bagaimanakah cara melakukan solat jenazah. Baik, yang pertama kita lihat ikut anak panah. Urutan mengikut anak panah. Yang pertama ialah berdiri betul seperti kita solat, memulakan solat seperti biasa. Niat solat. Seterusnya mengangkat takbiratul ihram. Kita mengangkat takbiratul ihram. Selepas itu membaca Al-Fatihah. Selepas baca Al-Fatihah, ikut anak panah. Takbir yang kedua. Untuk solat jenazah kita tidak ada rokok, tidak ada sujud. Kita cuma hanya berdiri sahaja. Selepas takbir yang kedua, kita membaca solawat. Murid-murid boleh rujuk dalam buku teks bagaimanakah bacaan solawat yang ringkas dan yang sempurna. Baik, kita teruskan untuk seterusnya. Caranya ialah selepas membaca solawat, takbir yang ketiga. Selepas takbir yang ketiga, ikut anak panah, membaca doa. Selepas membaca doa, takbir yang terakhir, takbir yang keempat. Selepas takbir yang keempat, memberi salam. Ada berapa takbir? Ada 4 kali takbir. Di sini sekali, kedua, ketiga, dan keempat. Selepas memberi salam, maknanya solat jenazah tadi sudah selesai. Boleh murid-murid? Ya. Maknanya ada berapa cara melakukan solat jenazah di sini? Ada 9. Ada 9 peringkat, ada 9 cara untuk kita melakukan solat jenazah. Baik, kita teruskan dengan kewajipan menguruskan jenazah yang terakhir ialah mengebumikan mayat. Okey. Mengebumikan mayat yang mana jenazah ini akan dikebumikan di perkuburan, di tanah perkuburan. Ada 2 cara. Cara yang paling ringkas dan cara yang paling sempurna. Sama seperti memandikan jenazah, ya, mengapankan jenazah, ada 2 cara. Cara paling ringkas dan cara yang paling sempurna. Kita lihat cara yang paling ringkas. Pertama, mayat dikebumikan di dalam lubang yang boleh menghalang daripada bau. Ya. Bermakna lubang yang disediakan itu tidak mengeluarkan bau. Dan yang kedua, tidak boleh digali oleh binatang buas. Maknanya mayat tersebut selamat di dalam lubang kubur itu tadi. Baik, seterusnya cara yang paling sempurna. Okey, ada beberapa cara di sini. Yang pertama ialah ditanam di dalam kubur yang dalam dan luas. Okey, ditanam di dalam kubur yang dalam dan luas. Baik, di sini ada dinyatakan berapa kaki yang sesuai untuk lubang kubur. Ya, murid-murid boleh lihat sendiri di sini ya, berapa dalam. Yang kedua, menghadapkan jenazah ke arah kiblat dan mengiringkan bahagian kanan badan mayat. Yang ketiga,
dibuatkan liang lahat di dalam kubur jika tanahnya keras. Dan yang keempat, jika tanah lembut, maka dibuatkan lubang secara syak. Baik, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 15. Ya, muka surat 15. Tolong buka. Syak yang dimaksudkan ialah lubang yang dibuat di tengah lubang kubur yang boleh memuatkan mayat di dalamnya. Itu sekiranya ya, tanah itu lembut. Kebanyakan lubang kubur di tempat kita ini tanahnya lembut dan ada ruang di tengah-tengah tu lagi. Itu adalah lubang. Itu maksudnya syak. Ya, murid-murid boleh buka muka surat 15 di sini. Ya. Nampak? Ini untuk yang tanah yang lembut. Okey. Yang ini adalah untuk ini untuk tanah yang keras. Maknanya ada ruang di bawah. Yang ini lembut. Ini yang selalu digunalah untuk tanah perkuburan kita. Tapi kalau sekiranya ada perkuburan yang tanah dia agak keras, maknanya jenazah itu akan diletakkan seperti ini. Lubang seperti ini ya. Macam ni. Okey. Baik. Dalam gambar ini, yang di sini ya, ini di tanah yang lembut lah. Maknanya sama seperti dalam buku, inilah dinamakan syak untuk menempatkan jenazah. Okey, murid-murid, ada berapa cara? Ada dua cara. Cara yang paling ringkas dan cara yang paling sempurna. Cara yang paling ringkas ialah ada dua cara dan cara yang paling sempurna ialah 4 cara. Ini saja yang ada di dalam buku teks dan murid-murid juga boleh membuat rujukan sama ada melihat di mana-mana rujukan ya. Boleh buka Google, boleh buka YouTube. Bagaimanakah cara mengebumikan mayat yang paling sempurna. Tapi walau bagaimanapun untuk di dalam buku teks ini hanya ini sahaja yang dinyatakan. Baiklah murid-murid, selesai sudah untuk pelajaran yang kedua, yang mana tajuk pelajaran fiqh tahun 6 yang kedua ialah kewajipan terhadap mayat ataupun 4 perkara untuk kita menguruskan mayat. Apa yang pertama ialah memandikan mayat. Yang kedua ialah mengapankan mayat. Yang ketiga ialah menyembahyangkan mayat. Dan yang terakhir ialah mengebumikan mayat. Hukum menguruskan mayat ataupun jenazah ialah fardu kifayah. Sekiranya tidak ada seorang yang melakukannya, hukumnya adalah berdosa. Jadi saya harap selesai sudah tajuk kita yang kedua dan murid-murid dapat mengulang kaji dan menghafal bagaimanakah cara setiap kewajipan tersebut. Ada 4 kewajipan dan setiap kewajipan itu ada caranya yang tersendiri. InsyaAllah ada tugasan untuk murid-murid nanti. Ustazah akan nyatakan apakah tugasan tersebut. Baik, setakat ini sahaja. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.